إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى قول مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح شيوخه وشيوخنا ووالديه ووالدينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, kasih sayangnya dapat kita berkumpul dan juga bertemu di dalam rumahnya ini untuk meneruskan lagi kuliah ataupun pengajian. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat sekalian, pada malam ini insya-Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan memulai satu risalah yang kecil, iaitu risalah yang dinamakan dengan Baku Iman dan Simpulan Iman. Baik, iaitu yang disusun ataupun yang ditulis oleh seorang ulama yang terkemuka tetapi tidak masyhur, dan seorang ulama yang sangat hebat tetapi dia seorang ulama yang mastur, seorang ulama yang tertutup, yang tidak dikenali ramai. Hanya orang yang tertentu sahaja yang mengenali beliau. Dan juga beliau adalah seorang alim al-Rabbani al-Jami' baina ilmi syari'ati wal haqiqah. Seorang yang sangat alim, yang banyak ilmu, yang alim, yang menghimpunkan di antara ilmu syariat dan juga ilmu hakikat. Beliau juga seorang yang alim dalam 4 mazhab.
bukan setakat mazhab Syafi'i sahaja, bahkan beliau juga seorang yang alim dalam mazhab Hanafi, dia alim dalam mazhab Maliki, dan juga dia alim dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Orang yang alim alal mazhabil arba'ah, seorang yang sangat alim di dalam mazhab yang empat. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, saya ingin menceritakan sedikit mengenai penyusun dan juga pengarang kitab ini, iaitu dengan ta'rif yang mujaz, iaitu dengan ta'rif yang ringkas, iaitu yang bernama Haji Ji bin Haji Ahmad Qodiang, yang digelarkan dengan Tuqru Haji Ji Qodiang. Beliau ini tuan-tuan, dia mengaji di Fadani Darussalam pada zaman dahulu, dan juga dia ini alim Jawi. Maksud alim Jawi ini maksudnya salah seorang daripada orang yang alim yang belajar ilmu dan juga menerima ilmu di tanah Jawi. Dan ada juga orang panggil alim Arab. Alim Arab ini maksudnya bukan dia alim bahasa Arab, artinya dia alim dan belajar daripada syekh-syekh di tanah-tanah Arab. Tetapi Tuan Guru Haji Ji rahimahullah ta'ala ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dia dipanggil alim Jawi. Maknanya dia sudah alim dari tanah Jawi ini. Dia belajar di Fatani dan juga di Malaysia ini, dan juga di antara guru beliau ialah Tok Kenali, dan juga orang panggil di antara guru beliau ialah Tok Kenali, dan itu di antara guru beliau yang pernah beliau mempelajari ilmu. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, Tuan Guru Haji Ji Qodiang ini, dia seorang yang alim dalam fiqh dan juga dia alim di dalam tasawuf. Tetapi tuan-tuan, kealimannya itu tertutup. Maksudnya dia tidak dikenali oleh orang ramai, ataupun bukan seorang yang masyhur dan yang tersohor, yang dikenali oleh orang ramai. Tetapi beliau adalah seorang yang mastur, seorang yang tidak dikenali, hanya orang-orang yang tertentu sahaja. Alhamdulillah. Dan beliau seolah-olah satu kilang yang tidak masyhur, tetapi banyak mengeluarkan produk-produk yang bernilai. Dan beliau ini diumpamakan satu kilang, tapi kilang ini tidak dikenali, kilang ini tidak masyhur, tetapi dia banyak mengeluarkan produk-produk yang bernilai. Maksudnya beliau seorang yang alim yang dapat mendidik orang-orang yang alim, daripadanya itu beberapa ramai anak murid. Dan alhamdulillah, saya sempat belajar dengan beliau tuan-tuan selama beberapa tahun, 3-4 tahun juga. Dan di antara kitab yang saya belajar ialah kitab ini, kitab Baku Iman dan juga Simpulan Iman. Dan beliau banyak mengarang dan menyusun kitab. Dan di antara kitab yang beliau karang yang masyhurnya ialah kitab Sulam Sebian, iaitu fiqh mazhab Syafi'i, di mana beliau mensyarahkan kitab ini seolah-olah dia nak mensyarahkan bagi kita Hidayatus Sebian karangan Tuan Husin Qadah. Maka dia buat syarah yang namanya Sulam As-Sebian, iaitu membincangkan mengenai bab bagi bab ibadat sahaja, itu bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji dan juga bab umrah. Dan juga tuan-tuan, dia juga banyak mengarang kitab-kitab dan juga risalah-risalah yang lain. Di antara risalah beliau yang namanya Al-Luqatah Al-Ajilah, ini membahaskan dan juga membincangkan tentang masalah riba. Dan
Dan juga banyak lagi kitab-kitab karangan beliau yang saya dapat kumpulkan terbaik, yang saya namakan Majmu'ah Ar-Rasail Haji Qadian. Ada banyak di tangan saya, baik, tetapi tidak dicetak. Hanya yang dicetak iaitu beberapa buah kitab sahaja. Ini secara ringkas mengenai Tuan Guru Haji Qadian rahimahullah ta'ala, penyusun dan juga pengarang kitab ini. Nanti kita lihatlah tuan-tuan, walaupun kitab ataupun risalah ini dia namakan risalah yang kecil, tetapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apabila kita melihat di dalamnya, risalah itu kirimnya sahaja kecil, tetapi ilmunya besar. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita buat mukaddimah terlebih dahulu. Juga kita lihat mukaddimah Tuan Guru yang katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Baik, jadi Tuan Guru Haji Qadian dia tidak menterjemahkan risalah ini, dia tidak menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dia tidak menterjemahkan khutbah kitabnya itu, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kerana apa tuan-tuan? Saya juga tidak hendak memanjangkan, cuma saya sebutkan beberapa ringkas, beberapa perkara yang ringkas, kerana Bismillah dan juga Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya itu sudah biasa dibincangkan. Baik, maka pada malam ini saya nak sebutkan secara ringkas kenapa dan mengapa Tuan Guru memulai kitab dia ini dengan 3 perkara ini, iaitu yang pertama, dia memulakan dengan basmalah. Kemudian yang kedua, dia memulakan dengan hamdalah. Dan yang ketiga, dia diringkan dengan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara ringkasnya tuan-tuan, dia mulakan kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kerana 2 perkara. Yang pertamanya yaitu kerana meniru aturan dan juga susunan segala kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, kesemuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu sebab. Dan sebab yang keduanya, kenapa dia memulai risalah yang kecilnya ini dengan basmalah, yaitu kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi kita bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ajzamu abtaru riwayat. Dan riwayat maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pekerjaan yang punya cita-cita pada syarak,
yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu dinamakan dia aqta'. Aqta' di mana maqtu'uz zanab, yaitu terpotong ekor. Dan juga ada riwayat mengatakan ajzam, yaitu orang yang berpenyakit juzam, penyakit kusta. Dan juga ada riwayat mengatakan bahawa abtar. Jadi ketiga riwayat ini maksudnya terpotong ekor, penyakit juzam dan lainnya itu ibarat daripada makna kurang. Dipanggil naqisun wa qalilul barakah, iaitu makna kurang di segi keberkatannya dan juga sedikit keberkatannya. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau kamu tak mau kurang dalam keberkatan, tidak mau sedikit dalam keberkatan, maka hendaklah mulakan pekerjaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka insyaAllah kita yang kita belajar ini insyaAllah tuan-tuan ada keberkatan dia. Apa makna barakah? Dan kita sebut banyak keberkatan dalam rezeki, keberkatan dalam umur, dan keberkatan dalam pekerjaan, berkat-berkatnya bermaksud. Begitu juga keberkatan kita dalam amalan, berkat kita dalam pengajian. Apa makna barakah? Tuan-tuan, berkat ini disebutkan oleh ulama dari segi sudut bahasanya, iaitu ada 3 makna. Yang pertama, al-barakah dengan makna an-namau, iaitu subur. Berkat ini maksudnya ada kesuburan, itu barakah. Baik, ada juga ulama mentafsirkan barakah itu dengan makna az-ziyadah, iaitu ada penambahan. Jika tuan-tuan tengok selepas daripada bulan Ramadan ini ada penambahan amalan kita. Kalau ada penambahan amalan kita, itu ada barakah. Tapi kalau selepas daripada bulan Ramadan amalan kita berkurangan, pengajian kita berkurangan, itu tidak ada barakahnya. Sebab barakah ini ada az-ziyadah, iaitu ada penambahan. Dan yang ketiga kata ulama, barakah itu maknanya as-salamah, iaitu keselamatan, kesejahteraan. Itu makna barakah. Negara kita, kalau negara kita ini duduk dalam keamanan, keselamatan, kesejahteraan, maka negara kita negara yang barakah. Tapi kalau negara kita atau negeri kita ini aman, maka tidak ada keberkatan dia. Ini makna barakah. Baik, maka itu dari segi sudut bahasa. Ada pun makna barakah dari segi sudut istilah syar'a, maka iaitu maknanya ziyadatul khair al-ilahi. Dia bagi ziyadatul khair al-ilahi, maksudnya pertambahan kebajikan, tapi kebajikan itu yang bangsa Tuhan, maknanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barakah. Kebajikan itu, kebaikan itu yang bangsa ketuhanan, maknanya yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada barakah. Mudah-mudahan contohnya macam yang kita sebut tadi kan, mudah-mudahan pada malam besok dengan kedatangan salah seorang juga daripada guru saya, iaitu Bapak Fadhani, Bapak Ispanjang bin Umar Al-Fadhani, mudah-mudahan kedatangan beliau
menambahkan lagi keberkatan masjid kita, dan juga menambahkan lagi pada kita ini berkah di segi ilmu, di segi amalan, di segi kehidupan. Begitu juga insya-Allah dengan kedatangan Syekh An-Qurayyim Rajih hafizahullah taala, mudah-mudahan bertambah lagi khair-khair al-ilahi, kebaikan yang bahasa Tuhan itu kepada kita kesemua. Ini barakah tuan-tuan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari risalah yang kecil ini akan menambah lagi keberkatan iman, keyakinan kita, ketakwaan kita, takut kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ringkas. Kemudian yang kedua, tuan kita ini dia sambung dengan katanya alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut begitu? Ini pun kata ulama, iaitu kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an kullu amrin ziba illa yubda'u fihi bilhamdulillah an fahuwa aqta'u juga. Yaitu Nabi kata setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan itu juga tidak ada padanya keberkatan. Jadi nak berkat dua kali. Yang pertamanya yaitu nami keberkatan dengan bismillah, dan yang keduanya nami keberkatan dengan alhamdulillah, yakni memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tak nak panjangkan. Dan yang ketiganya tuan-tuan, dia sambung memulakan risalahnya ini dengan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya sekalian, yaitu kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mana? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib. Baik, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolawat ke atas aku di dalam kitab, jadi man salla alayya fi kitabin, sesiapa yang bersolawat ke atas aku dalam kitab. Jadi salla di situ ditafsirkan oleh ulama hadis dengan dua makna. Makna yang pertama, sesiapa yang bersolawat ke atas aku dengan makna dia baca solawat. Waktu ketika dia nak tulis kitab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, man salla alayya, bi makna man kataba alayya salata, dengan makna sesiapa yang menulis ke atas aku akan salawat. Dia tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun dia tulis wassalatu wassalam, dengan jumlah dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, dengan jumlah khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan.
Jadi wassalatu wassalam dengan makna doa, dengan makna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dengan makna itu, dengan makna ya Allah ya Tuhan, curahkanlah dan limpahkanlah rahmat-Mu, kesejahteraanmu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya sekalian. Apakah faedahnya? Maka Nabi kata, lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Artinya sentiasa para malaikat meminta ampun ke atas orang yang menulis salawat ataupun bersalawat itu selama mana ada namaku itu di dalam kitab itu. Inilah tuan-tuan faedahnya. Apabila kita menulis kitab dan kita tulis salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi mana, selama mana ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab itu, selama itulah para malaikat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersolawat ataupun untuk sesiapa yang menulis solawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab. Ini sebab tiga perkara itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, maknanya bukan dia saja. Baik, saya tak nak panjangkan. Kita teruskan kepada kitab. Dia kata wa ba'du. Ini pun kalau nak dibincangkan panjang juga perbincangan dia. Baik, asal kalimah ba'du, siapakah orang yang pertama mengungkapkan kalimah ba'du? Ini panjang cerita, jadi kita cerita lain kali. Kita cerita lain kali. Dan kalimah ba'du ini dinamakan kalimah apa? Iaitu dinamakan kalimah yang nak memindahkan satu uslub kepada uslub yang lain. Sebagai kalimatul yubda biha li iradatil intiqal min uslubin ila akhar, iaitu satu kalimah yang di bawah datang dengan kalimah tersebut kerana hendak memindahkan daripada satu uslub ke uslub yang lain. Maksudnya ini tak dibincang dah mengenai basmalah, dan juga tak dibincang dah mengenai hamdalah. Begitu juga tak dibincang dah mengenai salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita nak terjemah dalam bahasa kita apa? Wa ba'du. Kita kata begini, dan yang berikutnya. Kalau kata amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu bahasa lama. Kalau bahasa moden sikit, kita berani ada pun yang berikutnya. Apa dia tuan kitab ini nak sampaikan kepada kita semua? Cuba kita lihat. Dia kata maka inilah, yakni beberapa makna perkataan yang akan datang ini. Dia kata risalah yang amat kecilnya. Baik, asal makna risalah ni tuan-tuan, dia bagi surat kiriman. Surat kirim, risalah rasail, maknanya surat-surat kirim.
Tetapi risalah di sini bukan makna surat kirim. Risalah di sini dengan makna kitab yang kecil bagi kita pun serius, yaitu kitab yang kecil. Seperti terjemah sini risalah yang amat kecilnya. Baik, tengok kecil ini yang tuan, tapi kita kena buat catatan sedikit di situ. Maksud kecil di sini iaitu kirim dia, kirim dia berapa muka soalnya, 30 muka soal lebih. Kirim dia kecil tetapi ilmunya banyak, ataupun makna-makna yang tersirat, yang terselip di dalam lafaz-lafaz iaitu cukup banyak dan cukup luas. Nanti kita tengok, nanti kita tengok bagaimana luasnya dan juga banyaknya maklumat ataupun makna-makna yang tersirat di dalam kata-kata dia ini, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka risalah yang dia tulis ini, dia nak membincangkan mengenai apa? Tengok dia kata risalah yang amat kecilnya pada menyatakan Islam dan iman. Amboi, seolah-olahnya kita ni tak erti apa makna Islam, apa makna iman. Ya, jawabnya begitu. Ya, ada orang yang nama Islam tapi tak erti Islam. Tengok mana bukti yang kata orang tu Islam tapi dia tak erti Islam. Tengok, bila tanya mu ni Islam ke bukan Islam, orang Islam, lepas tu kenapa mu tak semayang? Orang Islam kena semayang, dia tak semayang. Ataupun dia semayang tapi 3 waktu ya sehari semalam, orang 5 waktu. Maknanya tak faham Islam lagi. Begitu. Lepas katanya balik, dia ni semayang 5 waktu cukup, tapi puasanya tidak. Tak puasa pula. Ada juga orang yang semayang cukup, puasa cukup, tapi zakatnya tak. Islam pun lagu tu. Ada juga orang yang semayangnya cukup, puasa cukup, zakatnya cukup, tapi hajinya tak, umrahnya tak, fardu Islam, tapi boleh pergi ke England 46 kali. Adakah ini orang yang faham Islam? Ataupun setengahnya orang itu dia memahami Islam, yang kata Islam itu hanya puasa, semayang, zakat, haji, umrah, muamalah Islamiyah, mudakah, bukan Islam. Jadi mana kalau kita lihat di situ, banyak orang kita ini yang belum lagi faham tuntutan Islam. Maka dia nak jelaskan kepada kita di sini apakah yang dimaksudkan dengan Islam dan juga iman. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok lagi. Habis tu bila dia tulis satu risalah yang kecil, iaitu pada menyatakan, yakni pada menjelaskan pengertian Islam dan iman, maka dia pun nak letak nama lah risalah ini. Dia kata yang dinamakan dia, yakni risalah yang kecil ini, dia nama Baku Iman dan Simpulan Iman. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, saya ingat lagi satu soalan. Baku Iman
simpulan iman ini sifat siapa? Kita kah? Atau bukan sifat kita? Ini hak kita duk ngaji nama dah ya. Yang kita sebut apa ilul iman, yang kita translate dalam bahasa kita, kita panggil simpulan-simpulan iman ataupun tambatan-tambatan iman. Itu bahasa kita. Maka aqaidul iman ni sifat apa? Kena senang. Ada wakil ke? Iman tu pula sifat apa? Simpulan itu sifat apa? Iman itu sifat apa? Inilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Sebab apa? Tuan Guru dia namakan risalah yang kecil ini dengan baku iman. Apa itu? Apa pula? Dan simpulan iman. Dia panggil baku iman. Kalau baku dalam bahasa Arab dia panggil minsyar. Minsyarul iman, simpulan iman, aqidatul iman. Minsyar, baku ataupun skru. Siapa dinamakan kita ini dengan baku iman ataupun simpulan iman. Baik, dengar baik-baik. Tuan-tuan, dia namakan kitab dia ini dengan baku iman dan juga simpulan iman. Ini dinamakan dia dalam bahasa balaghah orang panggil isti'arah bil majaz. Isti'arah bil majaz. Maka isti'arah bil majaz ini dia panggil pinjaman cakap saja. Iaitu lagu mana? Cuba tuan-tuan lihat. Baku ni apa maksud? Baku ni adalah satu alat yang digunakan untuk mengkejakkan atau merapatkan, memantapkan sesuatu yang longgar. Jadi, kalau papan longgar, maka kita baku untuk apa? Untuk kejap. Kejap. Lepas itu kita nak korek, bukan senang, kena pakai besi mangga. Bukan apa? Bagaimana? Bukan, itu tak cukup. Satu lagi. Bukan, tak cukup. Satu lagi tu. Besi gerapa. Apa yang tu? Tu. Pasal apa kena pakai besi gerapa? Awak tak cukai dengan kuku. Awak tak cukai dengan screwdriver. Tak boleh sebab dia kejam. Sebab dia mantap, tak ada siapa boleh goyang, tak ada siapa boleh gerak sebab kita paku rapat. Ini namanya isti'arah bil majaz. Baik, cuba kita tengok lagi sebab apa dinamakan simpul. Bahasa kita panggil simpul, simpulan iman. Simpul maknanya ikat, ampat. Bila sesuatu benda itu diikat ataupun ditamat, bukan senang nak rongkai. Susah nak rongkai dia. Sebab benda itu ikat kemah, ikat kejam. Benda itu susah nak rongkai, susah nak putus. Baik, cuba kita lihat. Contohnya begini, apabila seorang itu dia mempelajari sifat Tuhan, sifat, contoh kita ambil sifat yang pertama iaitu sifat wujud.
Iaitu ada dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, ada Tuhan yang mulia. Maka apabila kita tahu kata Tuhan itu ada, tak terima tak ada selama-lamanya, lalu kita ikat dan juga simpuikan di dalam hati kita, ikat kejap Tuhan ada. Maka ikat yang pertama itu dinamakan uqdah ataupun bagi aqidah, satu simpulan, satu ikatan, satu tambatan. Kemudian kita belajar pula sifat yang kedua, sifat qidam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan qidam, yakni sedia. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan, adamul awwaliyah lil wujud, ketiadaan permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita simpul dan kita ikat, kita tambah lagi paku dalam hati kita jadi dua simpulan. Maka dua simpulan orang Arab bagi aqidatani, aqidatain ataupun aqidatani, uqdatani, dua simpulan, dua tambatan, dua ikatan, dua paku. Lepas itu kita belajar pula sekali lagi sifat baqa. Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal, dengan makna adamul akhiriyah lil wujud. Tidak ada kesudahan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tambah sekali lagi dalam diri kita, tambah lagi, ikat lagi, paku sekali lagi, maka jadi tiga paku, tiga tambatan, tiga simpulan. Bila kata tiga simpulan, maka di sisi orang Arab ni aqaid, uqdatun, aqidatun, aqidatani, aqaid. Beberapa simpulan ataupun beberapa tambatan iman, disebab dinamakan aqaidul iman, dengan makna kejap, tetap, mantap. Maka tidak ada siapa pun yang boleh merongkaikan ikatan tersebut dan juga tambatan tersebut, melainkan tuan-tuan, dia sendirilah yang merongkaikan. Orang lain tidak boleh rongkai. Dia sendirilah yang merongkaikan ataupun dia sendirilah yang menghuraikan tambatan tersebut. Maka Tuan Guru dia menggunakan bahasa kita yang paling mudah, baku iman ataupun simpulan iman. Ini atas jalan balaghah bagi majaz bil isti'arah ataupun isti'arah bil majaz. Baik, kemudian setelah daripada kita faham perkara ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, nak faham satu perkara pula. Paku tu sifat siapa, simpulan tu sifat siapa, iman tu sifat siapa. Kata guru kita, Tuan Guru Arwah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Buar Kebayang, waktu ketika kami mempelajari kitab Baquratil Amani, maka dia buat persoalan ini, simpulan iman, tambatan ini sifat siapa, iman tu sifat siapa. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, iman sifat kita, bukan sifat Tuhan. Adapun sifat Tuhan itu iaitu simpulan ataupun paku. Sebab paku tu kena tak mana, kena tak wujud, qidam, baqa, mukhalafa, qiyamu sampai hadis. Simpulan tu kena tak wujud, qidam, baqa. Maka wujud, qidam, baqa ni sifat apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat kita. Adapun iman, iman itu sifat kita, iaitu kita beriman dengan adanya Allah. Kekal cimpui bagi kemah Tuhan ada, tak terima ada. Kita beriman juga dengan kekalnya Allah, sedianya Allah. Kita simpui bagi kemah, kejap, jangan berubah lagi.
kita beriman pula dengan bahawa Tuhan kita itu bersifat dengan mukhalafah lil hawadis, iaitu menyalahi bagi segala yang baru. Kita ikat bagi kemat, paku bagi kemat, simpul bagi kemat. Itu sebab dinamakan paku iman, simpulan iman. Faham? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa orang tua. Waktu tuan-tuan dengan buat muda dengan bahasa kita lama ni, dan dia ada mesej dia, dan dia ada benda yang dia nak sampaikan, dan benda yang nak sampaikan melalui ilmu tu. Kata kita dengan dua pelekihan ni, tengok sekali lagi kita akan jumpa pula satu perkataan lagi yang disebut jangan jadi daun pisang kering. Apa yang tuan-tuan faham? Apa makna jangan jadi daun pisang kering? Siapa pernah tengok di belakang rumah dia ada pokok pisang, ada daun pisang kering? Boleh dikatakan ke semua orang yang berada di kampung ni ada pokok pisang. Cuba balik tengok pokok pisang, daun pisang kering. Apa makna? Tengok daun pisang kering, angin barat tiup dia pergi ke tu. Mai angin sebelah ni tiup dia pergi ke tu, mai angin sebelah ni tiup dia pergi ke ni belah. Begitu juga kalau angin mai sebelah ni pergi ke tu. Apa ni apa? Bahasa sekarang bagi ikut arus perdana. At-tayyarul 'am. Orang panggil at-tayyarul 'am, arus perdana. Ikut arus perdana. Orang kata macam ni, macam tu, ikut. Orang kata lagu ni pula ikut. Tadi orang kata macam tu, ikut. Macam tu. Orang yang macam ni panggil apa? Orang yang tidak ada pegangan, orang yang tidak ada ketetapan, orang yang tak kejam iman dia. Sebab imannya tak dibaku rapat, tak disimpul rapat, mudah terungkai. Kerana mudah sangat mengikut arus perdana. Macam yang berlaku. Dan sekarang kita tengok kan, orang kata Tuhan ada atas langit, ikut. Tuhan ada atas langit. Orang kata macam ni, Tuhan ada mata, ada tangan. Oh, Tuhan ada tangan, ada mata. Dulu pun ngaji kata Tuhan tak ada atas langit. Kalau memang pula ada atas langit, ikut. Ini maksudnya kinayah daripada makna adamus sabat, dengan makna tak ada ketetapan, tak ada pendirian, ikut orang. Dan maka jangan jadi macam daun pisang kering. Daun pisang kering tiap-tiap kali ditiup oleh angin, maka ikut angin tu. Angin ni tiup lebih ikut ni pula, ikut arus. Maka tuan-tuan, dalam masalah akidah, dalam masalah iman, bukan jenis taqlid, ikut buta tuli itu saja. Maksudnya di sini dia nak menyampaikan kepada kita bahawa tidak harus kita bertaqlid dalam usuluddin, dalam akidah. Tak boleh kita ikut-ikut orang, kan? Bahkan kita kena mengetahui dalilnya tiap-tiap satu. Contohnya bila kita kata Allah Ta'ala itu ada, maknanya mana dalil engkau yang menunjuk atas ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita boleh pakai. Ini dalilnya, ini buktinya. Bukan kita kata, oh Ustaz tu kata ada, kami pun kata ada. Tok guru tu kata ada, kami pun kata ada. Syekh tu kata ada, kami pun kata. Ikut orang. Lagi syekh tu kata Tuhan tak ada, ikut juga. Ikut juga. Tak petang lagi. Itu maksud jangan jadi daun pisang kering. Baik, maka kita tengok sikit lagi tuan-tuan. Dia kata apa? Anak ni saya beri basic dulu. Dia kata, dan tiada sah Islam
melainkan sertai dengan iman, kan? Dan tiada seorang iman melainkan berusaha dengan i'tiqad yang jazim, kan? Ataupun kita baca jazam, tapi kalau sini kita baca jazim dengan sirah isim fa'il, jazim, kan? Baik, sebab apa dia kata begitu? Ini perbahasan yang panjang. Dia ada khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, kan? Iaitu kata setengah ulama Islam dengan iman itu satu makna, dan kata setengah ulama tak, Islam lain, iman lain, tetapi kedua-duanya itu berlaziman. Ini panjang cerita tuan-tuan, saya tak mau bagi tuan-tuan pening kepala. Kita tinggalkan dahulu, sebab khilaf ini disebut oleh ulama, dia panggil khilaf lafzi sahaja. Cuma kita kata gini, dia kata dan tiada sah Islam. Apa Islam? Islam ini maknanya mengaku lidah, zahir Islam. Dan tiada sah Islam melainkan dengan iman. Sebab apa? Sebab iman mengaku dalam hati. Jadi kalau setakat mengaku lidah saja, tak mengaku hati, belum tentu. Sebab itu dia kata tidak sah Islam melainkan dengan iman. Mana kena mengaku juga dalam, dan mengaku juga dalam lidah kita mengaku apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada pekerjaan agama, kita mengaku. Dan nanti juga kita kena mengaku apa yang dibawa datang ataupun yang diketahui datangnya daripada Nabi SAW. Hati kita membenarkan, yakni menyungguh, yakni menerima. Kata yang dibawa oleh Nabi SAW ini kesemuanya benar belaka. Maka kita ambil dua tu sekali, zahir dan batin, berusaha mengaku zahir dan juga mengaku dalam, berusaha. Begitu juga tuan-tuan, kalaulah kita kata kita mengaku luar sahaja dan mengaku hati, tapi mengaku itu tak kena dengan yang sebenar. Mengaku tak kena yang sebenar, maka tidak sah juga. Sebab itu dia kata sini, dan tiada sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Nanti kita bincang semula, cuma saya habarkan, maka tidak dikatakan i'tiqad yang jazim ini tuan-tuan, melainkan i'tiqad itu i'tiqad yang tetap, pegangan yang tetap, yang tidak ada syak, tidak ada wan dan tidak ada waham. Baru nama jazim. I'tiqad yang tetap, pegangan yang tetap, yang tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu, tidak ada zan dan juga tidak ada waham. Contohnya lagu ini, kita i'tiqad Tuhan ada, yakin 100% Tuhan itu ada. Kalau kita kata i'tiqad Tuhan ada tapi sikit-sikit, ya ada syak, ada zan, ada waham, tidak boleh. Maka itu tidak dinamakan tetap. Baik. Kemudian apabila kita kata tak nama i'tiqad yang tetap, ini nak keluar apa? Nak keluar apa? Nak keluar kalaulah seorang itu i'tiqadnya tak tetap, itu dinamakan, dia boleh kata dinamakan seorang itu dengan jahil basir atau jahil murakkab. Maka orang yang jahil basir ini maksudnya orang yang tak tahu apa itu.
Bila orang tanya Tuhan ada tak? Aku tak peduli ada tak ada. Yang ni aku boleh makan pakai sudah. Allah dah iman orang yang macam tu. Dia tak ambil peduli langsung. Tuhan ada ke tak ada ke, aku tak peduli. Jadi aku boleh hidup, makan, pakai, sedang. Allah dah iman orang yang macam tu. Allah dah Islam orang yang macam tu. Baik. Ataupun seorang itu dia etikadnya jadi jahil murakkab. Jahil murakkab ni maksudnya jahil yang tersusun daripada dua kejahilan. Dua kejahilan, iaitu kita tengok lagi. Pertama, dia tak tahu dengan perkara yang sebenar. Dan yang kedua, dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Adakah orang ini dinamakan juga orang yang beretikad dengan etikad yang jazim? Ini sebentar dulu. Kemudian nak dikatakan etikad yang jazim yang mengesahkan iman itu, tuan-tuan, iaitu mesti dia terimpun lagi tiga perkara juga. Mana? Yang pertama kita sebut al-jazmu, etikad yang betul, etikad yang putus. Lepas tu al-mutabiqu, mesti berbetulan. Lepas tu pula berbetulan bagi waqi'. Dan juga etikad itu mesti berdasarkan terjadi daripada dalil. Sekurang-kurang dalil yang dituntut iaitu dalil ijmali. Itu paling kurangnya. Hadis tak ringkas dulu, nanti kita bincang lain. Maka tuan-tuan, apabila ada tiga perkara ini yang kita sebut etikad yang jazim, lagi muafakan bagi yang sebenar, dan juga yang terjadi daripada dalil, maka ketika itu barulah dinamakan seorang itu ada padanya alamat agama. Sebab apa? Sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut alamat seorang itu ada agama, iaitu ada 4 tanda. Tuan-tuan pastikan adakah tidak ada keempat tanda dan juga alamat ini pada kita. Iaitu yang pertama kata Imam Nawawi, iaitu sidqu qasdin. Maksudnya apa? Benar niat. Benar niat. Apa makna benar niat? Iaitu kita mengerjakan ibadah dengan niat ikhlas, semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang beragama, sah agamanya. Yang kedua, kita ambil secara ringkas, iaitu wafa'ul ahdi. Wafa'ul ahdi maksudnya dia menunaikan dan juga dia menyempurnakan janji. Itu alamat orang yang sah agamanya. Maka apa makna menunaikan janji? Ada 2 tafsiran. Satu tafsiran ulama, iaitu dengan makna al-ityan bil faraid, iaitu dia mengerjakan dengan segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana yang Tuhan fardu, maka dia buat kesemuanya. Itu tanda orang yang beragama. Baik. Dan juga ditafsirkan oleh tutup kita yang dikatakan menyempurnakan janji ini dia ada 2. Satu, janji kita di alam arwah, iaitu kita berjanji nak bertuhankan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bertuhankan dengan yang lain. Waktu ketika Tuhan ambil perjanjian, Tuhan tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Ini dipanggil janji kita di alam arwah, bahawa kita nak mengesahkan Allah, nak mentauhidkan Allah, tidak menjadikan yang lain pada Allah Ta'ala, itu Tuhan kita. Dan yang kedua, iaitu janji kita di dunia ini, iaitu mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Jadi sejauh manakah kita mentahqiqkan makna tidak ada Tuhan melainkan Allah, sejauh mana kita mentahqiqkan, yakni menyungguhkan makna Muhammad Rasulullah itu, sejauh mana kita hidup dalam dunia ini. Baik, dan yang ketiga saya ringkaskan, nanti kita bincang semula, yaitu tarkun limanhiyin, yaitu meninggalkan bagi segala yang dilarang, yang ditegah oleh Allah. Itu dalil dan juga alamat yang menunjuk orang itu ada agama dan sah agama dia. Yang terjadi daripada sah Islam dan iman dia. Dan yang keempat, terakhir sekali tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi, alamat seorang itu sah agamanya, ada agamanya yang hasil daripada sah iman dan Islam, yaitu sihhatu aqdin, yaitu sah i'tiqad dia, sah pegangan dia. Jadi apa makna sah i'tiqad, sah pegangan? Yaitu i'tiqadnya adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau i'tiqad pegangannya itu tersasar ataupun terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, maka tidak sah agama dia. Ini yang kita kena pastikan, tuan-tuan. Baik, bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, maka banyak orang kata ahli sunnah, Puan Syiah pun kata mereka ahli sunnah juga, Puan tu, Puan ni pun mengaku ahli sunnah wal jamaah juga. Maka saya nak memberi satu garis panduan yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah ini, tuan-tuan, iaitu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin yang dinamakan Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin, yaitu dalam juzuk yang kedua beliau menyebut, wa idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Maksudnya apabila disebut secara langsung mutliqa, apabila disebut secara mutlak ahlus sunnah wal jamaah itu, yaitu dimaksudkan yang dikehendaki dengan mereka itu ialah asy'ariyah dan maturidiyah. Asy'ariyah maksudnya ulama-ulama yang mengikut aliran fahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan juga ulama-ulama yang mengikut aliran fahaman Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang dimana kedua-dua orang imam ini adalah imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Nanti insya-Allah subhanahu wa ta'ala saya akan ceritakan bagaimana sejarah dua orang ini. Dua orang ini, bagaimana Imam Abu Hasan Asy'ari digelarkan dia dengan Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Asal tuan-tuan, Imam Abu Hasan Asy'ari ini 30 tahun dia ada mengaji dengan ulama Mu'tazilah. Antara gurunya ialah Wasil bin Atha, antara gurunya Abu Hashim Ali Al-Jubba'i. Mengaji 30 tahun. Tapi satu ketika, pada satu malam, dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dengan sabdanya, unsur al-aqaida al-marwiyata anni fa innaha al-haqq. Unsur al-aqaida al-marwiyata anni fa innaha al-haqq. Wahai Abu Hasan, engkau kena tolong akidah-akidah yang diriwayatkan daripada aku ini, kerana akidah-akidah yang diriwayatkan daripada aku ini itulah akidah yang sebenarnya. 3 malam dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW.
Maka Imam Abu Hasan Asy'ari kata, kaifa ya Rasulullah, macam mana wahai Rasulullah, aku dah belajar masalah-masalah ni selama 30 tahun, aku mengetahui segala dalil-dalilnya, macam mana aku nak tinggalkan? Maka Nabi kata, lau a'lamu anni, kalaulah aku tidak tahu bahawa Allah Ta'ala akan membantumu dengan beberapa bantuan, lama amartuka bih, pasti aku tidak akan memerintah engkau dengan perkara ini. Saat itu tuan-tuan, dia berkhulwat dalam rumahnya selama 2 minggu 14 hari. Dia membuat kajian, mengkaji kaedah-kaedah, masalah-masalah yang dia belajar daripada ulama Mu'tazilah. Dia kaji dengan Al-Quran, dia kaji dengan hadis. Maka dia mendapati banyak masalah-masalah yang dia belajar menyalahi dan menyeleweng daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Satu hari, maka dia bangun, duduk di masjid Basrah pada hari Jumaat di atas mimbar. Dia kata, man arafani faqad arafani wa man lam ya'rif fa ana fulan bin fulan. Dia kata, siapa yang kenal aku, dia kenal aku. Siapa yang belum kenal aku, maka aku fulan bin fulan, dalam nama dia. Dia kata, dulu aku berkata Al-Quran itu makhluk, sebab dalam mazhab Mu'tazilah kata Quran makhluk. Dulu juga aku berkata bahawa Allah Ta'ala tidak boleh lihat. Dulu aku kata macam tu, sebab dalam mazhab Mu'tazilah dia kata Tuhan tidak boleh lihat. Begitu juga beberapa masalah-masalah yang lain. Maka dia kata, sekarang waha ana taibun al-i'tizal, sekarang aku bertaubat. Maka ketika itulah, kata setengah riwayat bahawa ketika itu dia kata aku bertaubat, dia buang baju dia, maka dia lempar, dan aku buangkan segala akidah Mu'tazilah ini seperti mana aku buang baju daripada badan aku ini. Panjang cerita. Saat itu tuan-tuan, dia berhujah tak mana saja ada ulama-ulama Mu'tazilah, tak mana saja ulama-ulama Mu'tazilah, maka dia akan hujah dan dia menang. Sehinggalah masyhur dia dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah kalau orang tanya kita, siapa dahulu masa itu tuan-tuan, Wahabi bukan ada lagi. Imam Abu Hasan Asy'ari yang melawan ataupun yang mendatangkan hujah, memutuskan dan juga mengalahkan segala akidah-akidah yang sesat pada masa itu. Sebab itu ulama kata, idza utliqa ahlus sunnah wal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ini secara ringkas. Nanti insya-Allah subhanahu wa ta'ala pada ketika dan masa yang lain saya akan cerita lebih detail lagi mengenai ahli sunnah wal jamaah ini. Baik, sebab tu tuan kita dia kata, maka jangan jadi daun pisang kering. Sebut tadi kan, kita ni ikut kawan ni kita ikut, mai kawan yang pula kata macam ikut, mai kawan ni pula kata lagu ni ikut. Tak ada pendirian, tak ada ketetapan. Jangan jadi begitu. Zaman sekarang ni banyak macam tu. Baik. Kemudian kata, dan wajib itu dulu Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma hadina wa saddidna, Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mu'minin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin
ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.